Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu 我们在天上的父，我们感谢你， karena Engkau yang terus menyertai dan memimpin kami dalam kehidupan kami. 因为你一直与我们同在，带领我们的生活。 Terima kasih Tuhan berikan kesempatan hari ini untuk beribadah di hadapan Tuhan. 感谢你还给我们机会，可以在一起来敬拜赞美。 Khususnya kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. 特别我们可以在一起来思想你的话语。 Ya Tuhan, siapkanlah hati kami 主啊，求你预备我们的心， sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. 使我们可以明白你的旨意。 Bahkan kami boleh taat kepada firman-Mu 我们也可以顺服你的命令， sehingga hidup kami boleh berubah 使我们的生命可以改变， semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. 越来越像主耶稣基督。 Kami bersyukur kepada Tuhan 我们感谢你， dan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 我们这样祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹平安， Apa kabar? 大家好， Oh, halo. 好， Terima puji Tuhan ya, kasih Tuhan. 感谢主。 Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu perumpamaan tentang talenta. 今天我们要思想就是有关跟比喻的恩赐的比喻， Yaitu dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. 就是在马太福音25章14到30节。 Nah, kita melihat gambar ini, kita semua tentu tahu ya. 我们看这个图片，我们全部已经知道了。 Kita tahu sampai sekarang belum ditemukan vaksin 我们 untuk. 知道现在新冠肺炎的疫苗还没有找到， Nah, jadi virus ini masih menjadi ancaman dari kepada semua orang di berbagai belahan 所 dunia. 以这个病毒仍然成为世界各地的威胁。 Hampir seluruh sisi kehidupan manusia mendapatkan pengaruh oleh karenanya. 所以人类生活的几乎所有方面都受到影响。 Nah, pada masa-masa inilah orang menjadi mengerti apa yang namanya hidup dalam ketidakpastian. 对，正是在这个时候，人们开始能了解怎么叫做活在不确定的当中。 Nah, tidak ada lagi orang yang bisa dengan yakin mengatakan saya sudah punya rencana untuk berbuat ini dan berbuat itu. 所以不再有人任何可以自信的计划决定来做任何事情， Karena pada kenyataannya ada faktor di luar diri kita yang tidak mampu kita kendalikan. 因为即使上有我们意外无法控制的因素存在， Dan banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksikan akan terjadi di depan kita. 我们也没有办法预知到的事情将会发生， Dan karena kita tidak mampu mengetahui semua itu. 因为我们没办法知道所有的事情。 Nah, benarlah perkataan Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. 雅各书4章13到14节说的对， Mari kita baca sama-sama Indonesia 我 dulu. 们一起来看用英文。 Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. 我们一起来读你们有话说，今天、明天我们要往某城去，那住在一年做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。 Nah, benar Bapak Ibu Saudara, 对的，弟兄姐妹， hidup kita sungguh seperti uap yang sebentar kelihatan dan sebentar lenyap. 我们的生命是像片云雾，出现少时就不见了。 Nah, hidup kita ini sungguh sementara dan sungguh singkat. 我们在世上的生命是很短暂的。 Nah, kita semua tahu akan hal itu, saya yakin. 我相信我们都知道这个事实， Tapi bagi orang yang berbeda, pasti mereka punya respons yang berbeda dengan kenyataan ini. 但不同的人会有不同的回应。 Ada yang berpendapat, karena hidup ini singkat, 有人认为，因为生命是短暂的， marilah kita hidup semau-maunya kita. 所以让我们随心随欲吧。
随心所欲。随心所欲， Kita berbuat sebebas-bebasnya. 想做什么就去做， Tidak peduli itu baik kah atau tidak kah, lakukan saja. 不管这个是好还是不好，我们去做吧。 Lagi pula waktu saya sudah tidak banyak. 反正我们的时间不多了， Saya harus baik-baik menikmati 所 semuanya 以 itu. 我们要好好享受一下。 Orang-orang ini lupa bahwa setelah kematian ada penghakiman. 这些人忘记了，在世上的生命结束的后，我们还有审判， Ada kehidupan setelah kematian. 还有时候的生命。 Dan kehidupan setelah kematian itu mau bergantung pada bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini. 那若这样，我们的回应当如何怎样呢？反应呢？ Respon kita seperti 我 apa? 们的回应是什么呢？ Bagaimana kita mengisi hidup kita? 怎么样我们可以有剩下的时间来使用呢？ Nah, kita harus jadikan kehidupan dunia ini berarti dan berkenan di hadapan Tuhan. 让我们的生命可以完成的有意义 Nah, inilah yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai murid-murid Kristus. 啊！这就是我们成为基督门徒的有这个心态。 Nah, selagi masih ada kesempatan, 存生命还存在的时候， segeralah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. 赶快去做我们的上帝要我们去做的事情。 Karena jika kesempatan berlalu, itu tidak akan kembali lagi. 因为当这个机会过去的时候，就没有办法重来了。 Jika kehidupan di dunia ini sudah berakhir, kita akan berpindah kepada kehidupan yang lain. 当我们在世上的时间到终点了，我们将会搬到这个另外的这个很永恒性的生命。 Nah, dan yang menarik adalah bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini berpengaruh kepada nanti di dunia kekekalan. 很有意思的是，我们在这个有限的世上所做的一切，会影响到我们将来在永恒性的生命。 Lalu kapankah proses perpindahan itu terjadi? 请问大家知道我们几乎搬家呢？ Perpindahan dari kesementaraan menuju kekekalan. 就是有短暂搬去有永恒的， Nah, ada dua 就 kemungkinan. 是有两种。 Yang pertama adalah 第一就是， yaitu terjadi pada saat kita meninggalkan dunia ini. 就是当我们离开这个世界是过世。 Yang kedua adalah pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang 第 kedua. 二就是我们等在主耶稣再来的时候， Nah, kita tidak tahu yang mana terjadi duluan, bukan? 所以我们不知道哪一个先，哪一个后。 Kapan saja kedua kemungkinan ini bisa menimpa kehidupan kita. 这两种可能性随时可以临到我们身上， Nah, kita tidak tahu kapan tahunnya, bulannya, harinya kita tidak 所 tahu. 以我们没办法知道哪一个年月日。 Dan tugas kita sebagai murid Kristus adalah 我们身为基督门徒的责任， bukan menebak-nebak oh kapan itu akan terjadi. 不是来猜测 Kapan itu akan terjadi. 什么时候可以临到， Melainkan dengan mengingat kondisi hidup kita yang sementara ini, 但是因为知道我们的生命随时可以结束， maka kita mempersiapkan diri dengan baik. 所以我们必须做好准 Nah, 备。 pertanyaannya apakah kita sudah siap menuju kekekalan? 问题是我们准备好了没有？ Sudah siap belum? 准备好了没有？ Jangan cepat-cepat lah gitu ya. Well, high quality, betul. Apakah yang harus kita lakukan selagi ada kesempatan dalam dunia 我 ini? 们要做什么？如果我们还有这个机会呢？ Nah, ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. 这就 pada 是我 sore 们 hari ini. 今天要实行，就是这个议题。 Nah, perikop yang tadi kita lihat adalah dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. 我们刚才所读的经文是在马太福音25章14到30 Jika 节， kita lihat dari konteksnya, 所以我们看从上下文来看， bagian ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. 这段经文是主耶稣讲论末世日的其中一段。 Nah, dalam keseluruhan kitab Matius itu bisa dibagi ada 5 bagian yang merupakan pengajaran Tuhan Yesus. 在整本马太福音中耶稣对门徒讲论了有5次教导。 Nah, yang pertama itu adalah pasal 5 sampai 7. 第一就是在5到7章， Kemudian pasal 10, 然后第10章、 pasal 13, 13章、 pasal 18, 18章， dan yang terakhir adalah pasal 24 dan 25. 最后就是在24到25章。 Yang disebut juga pengajaran di Bukit Zaitun. 这最后一次的教导也成为橄榄山的教导。 Nah, berkaitan dengan akhir zaman, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? 在这个教导里面，关于末日主
主耶稣 Mari 在 kita lihat 24到36章， Ya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。 Kemudian Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 24、42节，主耶稣说：“所以你们要惊醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。” Kemudian ayat ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 44节，所以你们要准备，因为你们想不到的时候，人子就来了。 Kemudian Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. 25章13节说：“所以你们要惊醒，因为那日子、那时辰你们不知道。” Kita lihat kata kunci dari beberapa ayat ini adalah 那这几经文的关键词就是 adalah siap sedia 惊醒， dan berjaga-jaga. 要好准备。 Nah, kemudian tentang pentingnya berjaga-jaga, bersiap-siap ini, 然后关于这种准备的必要性， nah, Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan. 所以主耶稣给了2个比喻。 Pertama adalah pasal 25 ayat 1 sampai 13 tentang 10 gadis itu ya. 第一就是在马太福音25章1到13节的10个童女的比喻。 Dan perumpamaan yang kedua adalah yang kita renungkan pada hari ini itu tentang talenta. 第二就是我们今天又实行的，就是仆人才敢使用的比喻，才干。 Nah, inilah yang kita renungkan pada hari ini. 这2种是第2种的比喻是现在我们要实行的。 Berbicara tentang kesiapan, 就是有讲到我们要准备 kewaspadaan, 警醒， keperluan untuk siap menyambut 就 kedatangan Tuhan yang 是 kedua. 要来安接主耶稣的再来。 Nah, hari ini saya bagi menjadi dua bagian. 今天我又把这个两个部分， Yang bagian pertama adalah di ayat 14 sampai 18, 就是第一在14到18节， yaitu tentang berbicara tentang pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan. 第一就是在等候主耶稣的再来，我们该做什么？ Bagian kedua adalah saat kedatangan Yesus yang kedua kali, ia menggunakan standar seperti apakah untuk menilai setiap perbuatan kita. 第二就是主耶稣再来时将会以什么样的标准来评估我们的表现。 Nah, kita lihat di bagian pertama, apa yang harus dilakukan selama masa penantian. 我们看第一种就是在等候主耶稣的再来，我们该做什么？ Ayat 14 Yesus berkata apa? 第10节主耶稣怎么样说？ Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 天国又好比一个人要拐万国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。 Jadi dikatakan di sini sang tuan itu pergi ke luar negeri, itu menunjukkan bahwa dia akan pergi dalam waktu yang cukup lama. 所以这个意思，拐万国去，表示主人将会很久才回来。 Dan kemudian kita lihat tuan itu dan kemudian waktu tuan itu kembali, para hamba itu harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. 那回来时候，他跟他仆人是向他交账的。 Nah, saat itu sang tuan tidak memberikan banyak penjelasan, 那个时候主人没有很多的解释， yang menunjukkan bahwa para hamba itu sudah mengerti maksud dari Tuhan percayakan harta itu, mereka sudah mengerti. 表示这个仆人都明白主人的家业交给他们的意思。 Nah, kita lihat ayat 15 sampai 17. 我们又看15到17节。 Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 按着个人的才干给他们银子，一个给了5000，一个给了2000，一个给了1000，就拐万国去了。那领5000的，随即拿去做买卖，另外赚了5000，那领2000的也照样领赚了2000。 Nah, kita tidak
diberitahu investasi apakah atau bisnis apakah yang dikerjakan oleh hamba pertama dan hamba kedua itu. 那我们不知道他们是做什么买卖的，还是有什么投资， Nah, karena itu tidak penting. 因为这个并不重要。 Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hamba pertama dan kedua telah baik-baik mengusahakan apa yang telah dipercayakan kepada mereka. 我们该看到的是这两个仆人也把交给他们的家业有好好使用了。 Sedangkan hamba yang ketiga, 那领1000的第三个仆人， ya, yang hanya cuma dapat 1 talenta itu, 领1000的仆人， dikatakan pergi dan menggali lubang dan kemudian dikuburlah 他 talenta itu. 去掘太地，把主人的银子埋藏了。 Nah, tindakan itu sama sekali berbeda dengan tindakan 2 hamba sebelumnya. 这是跟前面的两个仆人行动完全不一样。 Meskipun dia juga tidak menghambur-hamburkan uang itu untuk dirinya sendiri. 虽然这个第三个仆人也没有把他的银子乱用在他的身上， Namun ia tidak juga melakukan seperti yang dikehendaki sang tuan. 可是他也没有照主人的意思去做。 Nah, perumpamaan ini juga mengatakan kepada kita bahwa sama seperti hamba-hamba itu, kita juga dipercayakan talenta. 这个比喻向我们表明，真如仆人这个仆人的道的不同的因子一样。 Ya, demikian pula ya, kita setiap 我 murid 们每一个 Kristus, 人基督徒也如此。 kita dipercayakan jumlah talenta yang beda-beda. 我们每个人受托各种各样的银子。 Lalu apa yang dimaksudkan dengan talenta pada zaman sekarang ini? 所以那么我们今天的银子是什么呢？ Yang ini adalah segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada setiap kita masing-masing. 就是上帝所托付给我们的资源， Itu bisa berupa kesempatan, 就是可以机会、 berupa karunia, 恩赐、 berupa bakat, 才干、 kesehatan, 健康、 kekuatan, 体力、 hikmat kepintaran, 聪明、智慧、 harta kekayaan, 钱财、 waktu, 时 dan 间 lain-lain. 等等。 Pokoknya apa saja yang kita bisa gunakan untuk melayani Tuhan itu termasuk dalam kategori ini. 任何可以用来服侍主，都是属于我们的因子。 Dan setiap orang itu dipercayakan beda-beda. 我们每个人是不一样的， Ada yang banyak, ada yang sedikit. 有的多，有的少 Nah, itu bukan pilihan kita. 那不是我们的选择， Ini merupakan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita 是 masing-masing. 上帝给我们的恩典。 Dan kita dikatakan bahwa tidak diharapkan untuk melakukan hal yang sama. 所以上帝并没有说每个人应当发出相同类型的服饰， Dan menghasilkan buah pelayanan yang persis sama. Tidak ada begitu. 产生相同的服饰成果。 Nah, kita juga tidak perlu saling membanding-bandingkan satu sama lain. 所以我们也不用彼此比较。 Yang perlu kita ketahui adalah kita kenali, kita lihat saya dipercayakan Tuhan seperti apakah talenta itu. 我们需要做的是认识、评估上帝已托付给我们的资源是什么， Dan gunakan sebaik mungkin untuk pelayanan Tuhan. 并尽最大可能运用在上帝的工作 Nah, 上。 jika hari ini mungkin kita mendapati kok punya saya tidak sebanyak teman saya atau saudara yang lain. 如果今天我们发现自己的资源似乎没有跟其他人更多， Jangan merasa kesal atau merasa iri hati, 那就会有沮丧、嫉妒。 karena itulah porsi yang Tuhan percayakan kepada 因 kita. 为那是上帝给我们每一个人的一部分， Itulah yang paling cocok sesuai dengan setiap kita 因 masing-masing. 为上帝知道这最适合我们的， Karena Ia yang menciptakan kita, Ia yang menebus kita 因为 masing-masing. 他是创造我们的，是救赎我们的， Ia mengenali kita dengan baik. 他非常了解我们， Dia tahu apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak bisa kita kerjakan. 确切的知道我们能做什么或不能做什么。 Jadi tidak perlu membanding-bandingkan talenta saya dengan yang lain. Tidak perlu 因此， membanding-bandingkan. 我们不需要比较他比我还是我比我少， Nah, terimalah dengan penuh ucapan syukur. 所属用的资源感恩， Gunakanlah dengan maksimal. 从分利用它， Dan jadilah orang yang layak untuk dipercayai. 成为值得信任的人。 Nah, apakah perbedaan orang yang layak dipercaya dan tidak? 可以信任的人和不信任的人是有什么区别呢？ Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. 可以信任的人就是会尽其所能来将所托付给他的承担起来， Ia tidak akan menunda-nunda. 他不会拖延， Ia akan segera bertindak untuk melakukannya. 他会立即去行动他所需做的事情。
Sedangkan orang yang tidak bisa dipercaya, mereka adalah orang yang berdiam saja, dia tidak mau melakukan apa-apa begitu ya. 那些无法信任的人，就是他静坐不动，什么都不做。 Ia bukan tidak punya karunia rohani, 他不是没有什么属灵恩赐， ia bukannya tidak punya sumber daya, 他也没有资源， tapi kenapa dia tidak melakukan? Karena dia malas. 但是他很懒惰，所以他不用去做。 Ia sudah lupa perintah tuannya, 他已经忘记了主人的命令， atau ia sengaja mengabaikannya. 还是他或故意忽视他。 Nah, Bapak Saudara sekalian, kita tahu sekarang CCTV itu sudah ada di mana-mana ya. 亲爱 Banyak. 的弟兄姐妹，我们知道这个目前到处都有监视器。 Jika dulu ini kan sering dipakai untuk mencegah atau mengatasi pencurian kan. 如果过去可能这个监视器使用在预防或处理这个盗窃。 Jadi sekarang itu dipakai untuk mengawasi pekerjaan seseorang. 但是现在这个监视器可以用来监视一个人的工作。 Misalnya kita di rumah kita pasang CCTV misalnya ya. 比如说在家里我们安这个监视器， Dipakai untuk mengawasi, misalnya di rumah kita ada babysitter misalnya. Ini sebab apa yang dia lakukan 就 begitu 是 ya. 要看这个保姆在做什么。 Nah, kemudian kalau di tempat kerja misalnya dipasang CCTV juga misalnya 就是在工作场所也这个安装了这个监视器， untuk melihat para karyawan itu kerjanya bagaimana? Justru yang- Baikkah atau malas-malasan sepanjang hari? 就是要查看这个工作情况，这个状况是好还是不好。 Apakah di waktu kerja mereka seringnya main HP gitu ya? 可是当他们工作的时候，他们滑手机， Atau yang mungkin main game online, 还是线上游戏？ misalnya Yosi. 游戏。 Nah, kemudian ada juga biasa sekarang kan banyak media sosial, ada WhatsApp, ada Facebook gitu 还是 kan. 他们 Banyak WhatsApp、Facebook、 atau TikTok. TikTok、 TikTok Mandarinnya apa sih? TikTok 的中文讲什么呢？ Nah, jadi对，对。抖音啊，抖音。 Gue tahu betul. Oke, jadi semakin banyak hal-hal ini membuat orang itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. 所以越来越多人是使用这个监视器，有些这个 Betul. 没有。Nah, jadi orang banyak pakai CCTV ini menunjukkan apa? Ternyata banyak orang tidak bisa dipercaya. 哦，所以这个为什么人会使用这个监视器？因为本来这个难以信任的， Baik. Jadi kita sebagai orang Kristen diharapkan jangan seperti itu. 所以希望我们成为基督徒的不一样的态度， Jadilah orang yang bisa dipercaya. 成为可以信任的人。 Nah, Bapak Saudara terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， orang yang keluar negeri itu ya, sang Tuhan itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Dia menggambarkan dirinya sebagai Tuhan itu. 主耶稣用这个去外国的主人来描述他自己。 Nah, beberapa hari setelah ia menyampaikan perumpamaan itu, 那他讲了这个比喻几天过后， kemudian dia disalibkan. 他将被钉在十字架上， Kemudian dia bangkit kembali, 然后复活。 40 hari menampakkan diri kepada para murid, 所以40天向门徒显现 kemudian naik ke surga. 之后，他升天。 Dan suatu saat ia akan datang kembali. 有一天他会再来。 Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali? 你们相信主耶稣会再来吗？ Amin. 阿门。 Nah, di masa penantian ini, 那在这等候的期间中， apakah kita termasuk orang-orang yang layak dipercayai? 我们是否可以被信任的人呢？ Kita lebih mirip hamba yang mana nih? 我们像哪一个仆人呢？ Yang pertama dan kedua atau yang ketiga? 第一、第二还是第三的呢？ Yang mana? 哪一个呢？ Jawab sendiri ya. 自己回答。 Nanti ada kelompoknya. Ini yang tiga, ini yang satu, ini yang dua itu ya. Kita berharap kita semua menjadi hamba yang pertama dan kedua ya. 我们希望我们成为第一、第二个仆人。 Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sudahkah kita mengerjakan dengan baik tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita? 问题是我们是否以根经所能运用我们资源来服侍神呢？ Atau sudahkah kita melihat apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Jangan-jangan kita belum tahu itu ya. 来，我们看到上帝托付给我们的资源了吗？ Coba kita tuliskan satu persatu. Kira-kira Tuhan berikan saya sumber daya seperti apa? Coba 让我 dituliskan. 们一起把上帝赐给我们的资源一一列出来。 Dan begitu kita kata, oh rupanya Tuhan berikan saya
begitu banyak talenta yang harusnya saya pakai untuk Tuhan. 我们会发现，原来主已赐给我们的很多很多资源。 Siapa di sini yang punya karunia memimpin? 这里谁可以这个带领的恩赐呢？ Nah, pakailah karunia yang baik itu untuk memimpin rekan-rekan jemaat Tuhan di gereja. 就好好适用来带领教会吧。 Siapa yang punya karunia menghibur, menguatkan? 有这个恩赐鼓励人、安慰人呢， Nah, pakailah itu untuk menghibur teman kita, 就 saudara kita 用 yang 来鼓 membutuhkan 励 itu. 人、来安慰我们的弟兄姐妹。 Jika kita punya karunia mengajar misalnya, 如果我们有这个教导的恩赐， ya lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. 让我们有这个责任的使用。 Nah, jika Anda diberikan uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan, 如果我们所有的资源是钱， pakailah juga baik-baik untuk pekerjaan Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. 我们就将钱投资在上帝的 Nah, 工作上。 intinya adalah dalam masa penantian ini, 在这个等候的期间当中， mari baik-baik periksa Tuhan kasih apa saja. 我们 Gitu ya. 要好好察觉、评估我们有什么资源。 Sudah tahu, kita bersyukur atas semuanya itu. 当我们知道的时候，我们又感谢神， Dan kemudian kita pakai baik-baik untuk 我 pekerjaan 们 Tuhan. 好好使用， Ya bukan untuk membanding-bandingkan, 不要拿来比较， tapi segera gunakan itu. Jangan malas. 赶快使用，不要懒惰。 Nah, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, 不管有什么资源也好， jangan yang seperti yang tadi ya, jangan dikubur di dalam 不 bak. 要像刚才一样，我们是买账、买场的。 Pakailah untuk menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. 我们好好使用，可以能够结出得讨主喜悦的果子。 Nah, mungkin di dalam diri kita ada sumber daya yang mungkin kita belum sadari. Mungkin ada, kita belum 甚 tahu. 至可能在我们身上每个人还没有察觉我们自己的资源， Nah, kita gali itu, kita lihat, kita pakai itu. 我们挖出来，我们使用它， Jangan biarkan itu menjadi sia-sia. 不要让它浪费。 Nah, biarlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. 反而让我们所托付给我们的资源，可以能荣耀我们的上 Nah, 帝。 ini baru sikap murid Kristus yang sejati. 这才是真正门徒的态度， Inilah yang harus kita lakukan. 这才是我们应当做的。 Dan jangan lupa, 别忘记， apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ya selama masa penantian ini berpengaruh kepada nanti kehidupan kekekalan. 要记得我们在这短暂生命所做的事，会影响到我们将来永恒性的生命。 Nah, yang kedua, poin kedua, pada saat kedatangan Tuhan Yesus menggunakan standar seperti apa untuk mengukur pelayanan atau sikap hidup kita. 第二就是主耶稣再来，将会以什么样的标准来评估我们的表现。 Nah, Kemudian 表现。 ayat 19 dikatakan, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 19节说，过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。 Karena kedua hamba, yang pertama dan kedua itu sudah melakukan dengan baik, mereka begitu senang. 因为这个第一跟第二的仆人因赚了很多的银子，就很兴奋的迎接他的主人。 Mereka begitu antusias ya untuk menyambut kedatangan sang 他们 Tuhan. 很兴奋来迎接他的主人。 Nah, hamba yang menerima 5 talenta kan menghasilkan laba 5 talenta juga 那 kan? 这个领5000的银子是他也赚了5000。 Nah, dia berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Itu semangat. 这领5000银子的说：“主啊，你交给我的5000银子，请看，我也赚了5000。 Yang beroleh laba 2 talenta juga sama. 领2000也一样。” Coba ayat 21 ya, 22 ya. 22节我们看。 Nah, dikatakan, lihat, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 那领2000的也说：“主啊，你交给我2000银子，请看，我也赚了2000。” Dua-duanya begitu antusias. 他们很兴奋。 Nah, tapi yang menarik adalah perhatikan apa pujian, respon dari sang Tuhan. 很有意思，就是你看你的看主人的回应。 Jadi walaupun yang pertama hasilkan 5, yang kedua hasilkan 2, 虽然第一次赚了5000，第二赚了2000， namun perhatikan pujian dari sang Tuhan itu sama persis. 但注意主人的称赞是一模一样的。
ayat 21 dan 23 itu sama isinya. 21节、23节是一样的。 Coba kita baca yang Indonesia dulu. 我们一起 Ayat 看 21. 用英文。 Maka kata itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. yang Mandarin, Cungun enggak? 就我们一起来读。好，你这又两项有忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我有把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。 Menarik bukan? Pujian dari Tuhan itu tidak melihat berapa jumlah yang dihasilkan. 这主人的称赞证明了他所看重是不是你赚了多少， Tetapi apakah sudah setia atau belum? 而且你有没有忠心， Apakah sudah mengusahakan dengan baik belum talenta 你有 itu? 没有把它托付给你好好的使用？ Jika sudah, maka engkaulah hamba yang baik dan setia 如 itu. 果你就是有良善、有忠心的仆人。 Jika belum, maka engkau adalah hamba yang ketiga itu. 如果没有，你是这第三的仆人，就是。 Dan mari kita lihat apa yang terjadi kepada hamba yang ketiga itu. 让我们看他的下场是什 Nah, 么？ hamba yang ketiga itu tahu kalau tuannya tahu dia mengubur talenta itu, pastilah tuannya itu tidak senang. 第三个仆人知道，如果主人发现到他把这个银子埋藏了，一定会不高兴， Jadi dia mencoba mencari alasan. 所以他先找一个借口。 Ayat 24. 24节， Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 那领1000的也来说：“主啊，我知道你是热心的人，没有种的地方又收割，没有善的地方又聚敛。” Kemudian ayat 25 dikatakan, 25节说。 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 我就害怕去把你的1000银子埋藏在地上，请看你的银子在这里。 Bukan saja dia tidak mengakui kesalahannya, 他不但没有说我错了， ia malah menuduh tuannya itu yang begini dan begitu. 而且他还说是因为主人是什么， Sehingga membuat dia takut, tidak berbuat apa-apa. 让他觉得害怕，所以没有做什么。 Pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh dia itu takut sampai-sampai dia tidak mengusahakan talenta itu? 问题是，他真的害怕啊，所以他没有做什么呢？ Rupanya tidak. 原来不是， Karena kita bisa melihat ayat 26 sampai 27 dikatakan, 因为我们可以看到在26到27节。 maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 所以主人说：“你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方又收割，没有善的地方又聚敛，就当把我的银子，放给兑换银钱的人。到我来的时候，可以连本带利收回。” Tuannya berkata, engkau itu bukan takut 主 kepadaku, 人说：“你不是害怕我， tapi karena engkau itu jahat, engkau itu malas. 因为你是恶，你是懒惰， Jika kau mengabaikan tanggung jawab yang kupercayakan kepadamu. 所以你没有把我托付给你责任承担起来。” Tuannya ingin berkata, 这个主人要说 sudahlah jangan cari：“ alasan 好 lagi. 了，你不要找借口了， Engkau itu malas. 你是懒惰。 Engkau sebenarnya kalau sungguh-sungguh engkau takut kepadaku, 如果你真的怕我， engkau tinggal melakukan hal yang sederhana saja. 你就做很简单的事情， Bawa uangku ke tempat pengusaha uang 就 itu, 是把我的钱拿到这个兑换银钱的 nanti 人， engkau akan dapat bunganya. 所以你会得到这个利息， Hal yang sederhana. 这很简单的事。 Tapi engkau jahat, engkau malas, engkau tidak mau melakukannya. 但是你是很恶，你很懒，所以你不要做。 Kemudian ayat 28-29 Tuhan dia berkata, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga yang berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang padanya akan diambil daripadanya. 所以在28到29节，主人说：“夺过他这1000来，给那有1万的，因为凡有的还有加给他，叫他有余；没有的
连他所有的也要夺过来。 Apakah maksud dari ayat-ayat ini Bapak Ibu 所以 Saudara? 这个经文是什么意思呢？ Nah, seorang penafsir mengatakan bahwa hadiah bagi hamba yang setia adalah 所以这个有一位假说，送给忠心仆人的奖赏是 奖奖赏， adalah kesempatan yang lebih besar untuk 就 melayani 是 Tuhan, 更多的机会服侍神， tanggung jawab yang lebih besar. 更多更大的责任。 Ia berkata bahwa suatu kali waktu kita menuju ke surga, menuju ke kekekalan nanti, 他也有说，当我们来到这个天堂的时候， bukan berarti kita di sana duduk-duduk, makan-makan, minum-minum, ngobrol-ngobrol saja seperti 我 itu. 们不是每天是坐，吃喝喝， 聊天. 聊天， Kita akan terus melayani di 我 sana. 们在那边继续来服侍 Dan 神。 pelayanan seperti apakah nanti itu tergantung pada selama hidup kita bagaimana kita 所以， mengerjakan 而 pelayanan 且 kita. 我们在永恒中有什么样的辐射，将来去我们现在的辐射。 Ya, jadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, 所以在主耶稣来的时候， ada orang yang sudah siap, 有人是准备好了， tapi juga ada orang yang tidak siap. 但是也有人没有准备 Ada 好。 kelompok yang disebut dengan baik dan setia, 有是有良善、有忠心的仆人， tapi juga ada yang jahat dan malas. 但是也有是恶又懒惰的仆人， Ada dua kelompok. 有两个种。 Termasuk yang manakah kita? 我们属于哪一个呢？ Termasuk yang manakah kita? 我们属于哪一个呢？ Nah, tanggal 27 Juni yang lalu ya, itu adalah hari wisuda ke-16 dari seminari HK. 6月27是客家宣教神学院的第16届的毕业典礼。 16届啊. 届 Nah, di sana waktu itu Pak Jiang juga hadir, ada beberapa 那 rekan 个时 juga hadir. 候，把江跟好多的弟兄姐妹也有参加。 Nah, di dalam khotbahnya itu pembicara itu dia mengungkapkan sebuah pengajaran 当时的江委员说，身为神 sebagai seorang hamba-hamba Allah, 成为神的仆人， kita harus mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. 我们应当尽所能好好来这个发挥神赐给我们的资源。 Ya, setiap orang kan kita punya yang kita punya itu tidak sama ya. 每个人都不一样哦， Nah, kita tuh tidak boleh berhenti belajar ya 我们 berkata. 不要不断的实习， Kita harus terus melayani, 不断的服侍， melayani sampai akhir, 服侍到底， menjadi ini seperti ini ya, menjadi hamba yang baik dan setia. 成为一个有良善、有忠心的仆人。 Nah, kemudian waktu itu juga saya ingat waktu pengumuman rektor ya, itu pendeta Won itu. 然后在报告的时候，就是问牧师， Nah, dia men-sharingkan tentang seorang bapak yang sudah tua dan tinggal di Amerika. 他分享一位住在美国的老先生， Nah, ia sudah berumur 80 tahun. 他已经80岁了。 Ada yang 80 tahun di sini? 有人这里80岁吗？ Tuh ketawa-ketawa ya. Belum nyampe lah ya, belum ya. Tetapi yang 80 tahun ini dia tetap bersemangat untuk mendukung penginjilan ya, berdoa untuk penginjilan. 但是这个80岁的这个先生，他积极的为春秋社祷告。 Jadi waktu mendengar sharing ini, 当我听到这个分享的时候， kita semua dapat mengerti bahwa 我们可以明白知 jika 道， seseorang tidak melayani Tuhan menggunakan apa yang Tuhan percayakan 如果 kepadanya, 有一个人没有好好服侍神，不是 bukan karena dia sudah terlalu tua, 不是因为他太老了， bukan karena talentanya terlalu 不 sedikit, 是因为他的资源太少了， tetapi karena ia tidak ingin melakukannya 乃是他因为他本来不想做， dan ia malas untuk 他 melakukannya. 懒惰去做。 Biarlah ini juga menjadi peringatan bagi kita. 那这个可以提醒我们， Jika menyadari betapa pentingnya hidup bagi Tuhan, 如果我们体会到这个很重要， kita tidak ada alasan untuk mengatakan, oh saya tidak bisa, 我们没有办法说我们不行， saya tidak mampu, 我不会， saya tidak berani. 我不敢。 Cukup lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 就按照你能做的去做吧。 Tuhan tidak menyuruh kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. 上帝没有叫我们去没办法去做的事情， Cukup lakukan apa yang kita bisa lakukan. 我们只有做我们可以做的。 Misalnya kita berdoa misalnya, 如果我们可以祷告， kita
memperhatikan saudara-saudara seiman 可 misalnya, 以关心我们弟兄姐妹， mengajak orang ke gereja. 邀请别人来教会， Sekarang ada Bu Lisun ya mengajak teman-teman 就 ke 是有一 gereja 些 misalnya 人 kan. 在邀请他的朋友来， Atau misalnya ada yang punya kendaraan, saya antar 就 jemput 是有 misalnya. 车者可以接送会友， Ya, apa saja kita bisa lakukan. 什么东西我们可以去做， Pokoknya yang bisa kita lakukan, lakukan 我们 saja. 可以做去做吧。 Nah, seperti perumpamaan kita pelajari pada hari ini. 所以我们看到刚才的比喻， Pujian dari Sang Tuhan itu tidak melihat berapa besar atau berapa banyak yang kita kerjakan. 主的称赞是没有看我们多少的成果， Tapi lihat sudah setia belum nih melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 但看你们有忠心没有。 Jadi pakai baik-baik kesempatan 所 itu. 以呢，要把握机会， Selagi Tuhan Yesus belum datang kembali, 趁主耶稣还没有再来， ya, 趁趁 Kok bisa? Selagi masih ada kehidupan, 趁还有生命， gunakan segala sumber daya yang ada untuk melayani Tuhan. 就好好这个使用我们的资源来服侍 Memuliakan 神， Tuhan supaya semakin banyak orang datang kepada Tuhan. 来荣耀他的名，使更多人相归属， Kuisian. 归向主。 Nah, Bapak Saudara sekalian, orang-orang yang siap menantikan hari Tuhan akan mendapatkan pujian. 那弟兄姐妹，我们好好准备的人会得到称赞， Sebaliknya yang tidak siap akan mendapatkan penghukuman. 相反还没有准备就是得到刑 Nah, 罚。 permisi tanya, 请问 apakah kita sudah siap? 你们准备好了吗？ Oh. 好， Ini adalah gambar dari ini ya, seorang tentara Jepang. Ini kan saya pernah ngomong Pak. Enggak ya, tentara Jepang 这 ya. 个是照片，是这个日本的军人。 Ya. 嗯， Jadi di media massa online ya, yang saya baca tanggal 14 Juni 2019. 就是在2019年6月14号网络媒体的报道， Nah, ini orang yang sama ya, ini orang yang sama. 就是一样的人， Yang kiri ini kan muda ya, yang kanan udah 这 agak tua. 个还年轻，这个老了， Nah, dikatakan bahwa pada perang dunia kedua, 就是第二次世界的大战， ya, angkatan darat dari kerajaan Jepang itu ya menerima dia ya sebagai tentara angkatan darat. 就是他成为这个军人。 Junren. Nah, jadi bulan November pada tahun 1944 dia diutus ke Pulau Lupang di Filipina. 就是1940年11月被派到这菲律宾的鹿邦岛。 Nah, jadi waktu tahun 1944, nah ini wajahnya kayak gini gitu ya. 1940年就是还年轻， Masih muda dan masih ganteng ya. 很帅哦。 Nah, untuk menjaga pos di pulau itu. 就是当收备人物， Nah, ia menerima perintah bahwa apapun yang terjadi, engkau itu tidak boleh menyerah. 他收命令，不管发生了什么， Engkau tidak boleh menyerah. 你不要放弃， Tidak boleh membunuh diri atau mengakhiri 不 hidup. 可以自杀。 Nah, akhirnya kita tahu kemudian kan tidak lama kemudian itu ada bom Hiroshima ya, 最 bom 后我们 Nagasaki. 知道这个那时候不久炸弹在 Hiroshima、Nagasaki， Nah, kemudian Jepang pun menyerah. 然后日本投降， Tapi karena waktu itu belum ada WhatsApp, 因为那个时候没有 WhatsApp， jadi dia tidak tahu berita itu 所以他 ya. 不知道这个消息。 Jadi dia tidak tahu Jepang itu sudah kalah gitu ya. 他不知道日本已经投降， Nah, 投降。 menyerah ya. Nah, lalu beberapa waktu kemudian ada orang yang beritahu dia akan peristiwa ini ya, 然 kenyataan 后不 ini. 久有个人跟他说这个消息， Tapi dia tidak percaya, oh ini jangan-jangan ini akal-akalan musuh nih. Tidak 但是他 percaya. 不相信，他认为这是敌人的这个把戏， Masih ya. 把戏哦。 Jadi dia tetap saja di dalam, walaupun perang sudah selesai, dia tetap saja di dalam hutan gitu ya. 所以他还在这个森林说，虽然这个什么打仗已经结束了， Nah, jadi dia bilang, pokoknya kalau panglima saya yang namanya Jepangnya saya lupa ya, Kukou itu ya, kalau dia tidak suruh saya pergi, saya tidak pergi. 他说如果这个我的什么领袖统领哈，叫他虎口没有命令他回去。回去，他不会回去。 Jika panglimanya bilang menyerah, dia baru menyerah. 如果他的这么统领说你投降，你就投降。 Nah, masalahnya adalah panglima itu juga sudah pensiun ya. 啊，这个问题，这个统领已经退休了。 Jadi dia
udah pensiun, udah ganti nama, sekarang nggak jadi tentara, jadi penjual buku. 他退休后是当一个军人，可是他开一什么书上 那个卖卖书的Jadi orang cari dia, cari panglima itu. 所以这个人很多人找这个统领， Supaya dia tulis surat untuk memanggil orang ini supaya menyerah. 所以他可以写一封信给这个什么萧野田。 Xiaoye namanya ya. Nah, kemudian barulah tanggal 9 Maret 1974. 所以然后1970年， Nah, itu cisnya itu udah kayak yang kanan itu ya. Jadi setelah 29 tahun kira-kira dalam pulau itu, 所以29年在这个岛， setelah terima surat dari 他 panglimanya, 领这个一封信， baru hari berikutnya dia pergi ya, 所以隔 menyerah. 天他才去什么投降。 Ya, jadi dia menjadi terkenal, 他成为很出名的人， menjadi terkenal sebagai pahlawan yang pantang menyerah. 他成为这个不什么放弃的军人， Pahlawan yang setia sampai akhir. 是忠心到底的仆人， Dia mendengar kata panglimanya. 因为他听他统领的话。 Jadi ilustrasi ini menggambarkan seperti itulah yang kita harus lakukan sebagai murid Kristus. 这个比喻就是又描述我们又像这个仆人。 Nah, di awal kita sudah mengatakan bahwa hidup kita itu singkat, hidup kita itu sementara, tidak panjang. 开始的时候我们有说这个生命有短暂的， Marilah kita pakai waktu yang ada 让我们好好来使用， untuk menggunakan segala sumber daya yang Tuhan telah percayakan kepada kita dengan setia. 使用我们上帝赐给我们的资源来好好使用。 Jika Tuhan berkata layani Tuhan, layanilah Dia. 如果上帝说服侍他，就服侍他吧。 Jika Tuhan berkata pelayananmu sudah berakhir, ya kita juga berakhirlah pelayanan kita. 如果上帝说结束，所以我们都结束了。 Tapi selama kita masih hidup dalam dunia ini, 但是当我们还有生命的时候，活着 persembahkanlah 的时 yang 候， terbaik untuk Tuhan. 所以献最好的献给上帝， Muliakanlah Tuhan dengan seumur hidup kita. 荣耀上帝，一生一世荣耀上帝的名。 Jika pada saat kita bertemu Tuhan, 当我们见主耶稣的时候， Tuhan berkata, engkau ini hambaku yang baik. 所以上帝 setia. 也对我们说：“你又良善、有忠心的仆人， Engkau telah setia dalam perkara kecil. 你在不多的事上有忠心， Aku akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. 我要把许多派你管理。 Mari masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. 来进来吧，享受你主人的快乐。 Kita berharap kita semua mendengar kalimat ini. 我们希望我们每一个人可以听到这个话。 Terakhir saya ingin mengajak kita mendengar sebuah lagu, yaitu lagu yang sangat terkenal, kita semua pasti tahu. 最后，我们又邀请你们听一首诗歌，这个很出名的歌， Itu adalah hidup ini adalah kesempatan. 就是这个生命是机会。 Nah, jadi teks sebenarnya ini ada versi Mandarinnya. 其实这个有这个中文的版。版， Tetapi hari ini kita cuma lihat yang Indonesia. Jadi 但是现在看印尼话， kira-kira isinya adalah berkata hidup ini adalah 它 kesempatan. 的思想就是我们的生命就是机会， Nah, hidup ini adalah untuk melayani 我们的 Tuhan. 生命就是要服侍神， Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada 不 kita. 要浪费上帝给我们的时间。 Kehidupan kita ini harus menjadi berkat 我 bagi 们的 orang 生命 lain. 要成为别人的祝福。 Kita memohon Tuhan, pakailah hidup kita. 我们求主使用我们的生命， Nah, selagi kita masih kuat, selagi kita masih 当我们 bisa. 还有健康也坚强， Karena ada waktunya pada saat kita sudah tidak bisa 因为 apa-apa. 有时候我们没办法做什么了。 Hidup kita itu sudah menjadi berkat 我 bagi 们 orang 的 lain. 生命是可以成为别人的祝 Nah, 福。 mari kita dengar sama-sama ya. 我们一起 Kalau ada 听 yang 这 mau nyanyi 个 juga 首 silakan 歌。 ya. Masih ada kesempatan kita Boleh sambil nyanyi kalau yang bisa ya. Kok bisa ke ini pada Amel cuma. adalah kesempatan hidup ini untuk melayani
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, kami berterima kasih 亲爱的主耶稣，我们感谢你， untuk hidup yang telah Engkau karuniakan kepada kami. 你赐给我们的生命， Dan bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami 也感谢你的会提醒着我们， supaya kami boleh baik-baik menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami 使我们可以好好使用你所托付给我们的资源， untuk melayani Tuhan, 就是有服侍你， untuk menjadi berkat bagi orang 可以 lain. 成为很多人的祝福。 Tuhan tolonglah kami, 求你帮助我们， pakailah kami ya Tuhan. 使用我们， Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. 奉告主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。